Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Baiklah anak-anak murid sekalian, pada hari ini kita akan menyambung pelajaran 8 tajuk iman ya. Semua sekali boleh buka buku teks muka surat 39. Okey. Tajuk iman ini ia bercerita tentang sambungan daripada pelajaran kita yang lalu, iaitu berkenaan tentang Islam ya, iaitu berkenaan tentang Islam, yang mana hadis yang lalu menceritakan tentang seorang lelaki yang datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang mana ia bertanyakan tentang Islam. Wahai Nabi, wahai Rasulullah, apakah khabarkanlah kepadaku tentang Islam. Okey, iaitu daripada siapa lelaki tersebut? Malaikat Jibril. Okey, pada hari ini kita nak menyambung semula pertanyaan Malaikat Jibril. Pertanyaan Malaikat Jibril yang kedua. Okey, yang pertama Malaikat Jibril bertanya tentang Islam. Yang kedua Malaikat Jibril bertanyakan tentang iman. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala fa akhbirni 'anil iman. Maksudnya khabarkanlah kepadaku tentang iman. Malaikat Jibril berkata, khabarkanlah kepadaku tentang iman. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab apa? Qala antu'mina billah. Rasulullah SAW menjawab, hendaklah kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, hari akhirat, wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Dan hendaklah engkau beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Lalu qala sadaqta. Lalu lelaki tersebut berkata, benar katamu. Lelaki tersebut adalah Malaikat Jibril. Okey, jadi pada hari ini kita fokuskan kepada bercerita tentang huraian tentang iman. Apakah itu yang dimaksudkan tentang iman? Okey, suka untuk Ustazah berkongsi tentang wasiat ya, wasiat ke-18 Imam Bukhari yang menceritakan tentang iman. Apa dia pentingnya iman di dalam hati seluruh manusia, seluruh umat Islam. Bermaksud iman adalah cahaya yang menerangi langit dan bumi, memancar di hati orang mukmin menjadi kekuatan yang akan menghalang kemarahan api neraka. Maksudnya pentingnya iman ni, dia boleh menghalang kita daripada api neraka. Jika kita mempunyai iman di dalam hati, nescaya kita insya-Allah akan selamat daripada api neraka. Umpama cahaya yang berada di dalam hati kita, umpama hati kita ni bercahaya, yang mana cahaya itu akan membantu kita untuk masuk ke dalam syurga, yang mendorong kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, syurga. Okey, seterusnya kita bercakap tentang iman, kemudian kita lihat pengertian iman. Apa yang dimaksudkan dengan iman tu? Mengapakah dia boleh memberikan cahaya kepada hati kita? Okey, pertama sekali iman itu bermaksud membenarkan dengan hati dan berikrar dengan lisan. Membenarkan dengan hati. Membenarkan apa? Membenarkan dengan hati itu kita percaya bahawa, contohnya kita percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu satu. Percaya, membenarkan dengan hati. Percaya bahawa Rasulullah SAW itu adalah pesuruh Allah. Kemudian kita berikrar dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita melafazkan dengan lisan. Kemudian serta kita beramal dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bermaksud kita mestilah apabila kita dah percaya, kita dah melafazkan, dan akhir sekali kita buktikan bahawa kita itu benar-benar beriman atau tidak. Kita buktikan dengan amalan kita, perbuatan kita. Adakah kita telah melakukan apa yang disuruh oleh Nabi Muhammad? Contoh, kalau Nabi Muhammad suruh solat, kita pun buat. Kita percaya kepada Allah, kita melafazkan 2 kalimah syahadah, dan kita pun beramal, kita pun buat, kita pun solat 5 waktu sehari semalam. Itu maksudnya
Maka jika kita melakukan ketiga-tiga perkara ini, layaklah kita dipanggil sebagai orang yang beriman. Contoh, kalau kita solat tetapi solat kita tidak khusyuk, tidak khusyuk, maknanya iman kita goyang, iman kita akan diri kita ni akan musnah. Taklah musnah sepenuhnya, tapi dia akan sedikit demi sedikit akan membawa kepada kemusnahan, akan membawa kita kepada api neraka jika kita tidak solat dengan sebenar, dengan khusyuk. Itu maksudnya iman yang sebenar-benarnya. Barulah kita boleh dipanggil sebagai seorang Muslim yang sejati, ya. Setakat ni boleh faham ya semua? Okey, kemudian hadis tersebut juga menghuraikan tentang beriman ini cukup ke hanya kepada Allah sahaja? Dia ada 6, ya. Dia ada 6. Bermakna bukan kepada Allah sahaja, tetapi juga kepada siapa? Rukun iman. Rukun iman, ya. Apa dia rukun iman yang membolehkan kita layak dipanggil sebagai orang beriman? Yang pertama, kita mesti beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, yang kedua, beriman kepada malaikat. Okey, yang ketiga, beriman kepada kitab. Yang keempat, beriman kepada Rasul. Okey, kemudian beriman kepada hari kiamat, ya. Kita percaya bahawa satu hari nanti, hari dunia kita akan musnah, akan hancur, segala harta benda kita akan musnah. Segala apa yang kita miliki sekarang, rumah, kereta, tempat tinggal, sekolah, semua akan musnah. Mana kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberi pembalasan terhadap apa yang kita buat. Kalau banyak amalan kita, masuk syurga. Kalau amalan kita banyak yang jahat, masuklah ke dalam neraka. Kemudian beriman kepada qada dan qadar, bahawa kita percaya bahawa kita mempercayai bahawa segala apa yang berlaku ke atas diri kita adalah ketentuan Allah, takdir yang Allah tentukan kepada kita. Contoh, kita sakit, demam, kita percaya bahawa demam itu, sakit itu diberi, siapa yang berikan? Allah yang memberikan kita sakit untuk menguji kita. Adakah kita bersabar dengan sakit kita? Adakah kita merungut? Kalau kita merungut, kita alah sakitnya, tak sukalah sakit, bencilah sakit, maksud kita punya iman kurang iman lah. Iman kita kurang, iman kita tak sempurna sebab kita merungut. Padahal sakit itu adalah ujian untuk menguji kita sabar atau tidak dengan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, sampai sini sahaja dulu tentang huraian ringkas tentang hadis. Jadi Ustazah minta murid-murid baca muka surat 39, ya. 39 sehinggalah 48, ya. Fahami dan baca dengan betul, dengan baik. Okey, selamat mengulang kaji, selamat menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.